Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program Tadabbur Surah Maryam siri kelima dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Kita minta Ustazah, boleh mulakanlah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni untuk kita memulakan majlis kita pada malam ni, suka Ustazah untuk mulakan majlis kita dengan doa tolak bala. Okey, yang mana kita tahu PKPP akan bermula pada 14 hari bulan sehingga ke 27 hari bulan Oktober ini. Jadi sebagai langkah kita menyatakan kita ini hamba sifatnya lemah, segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu masa sama dengan rendah hati, dengan rendah diri, dengan sifat hamba merayu kepada Zat yang Maha Agung supaya Allah menolak bala ini daripada kita untuk terus berterusan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa binuril Fatihah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham. Ya man li'abdih yaghfir wa yarham. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya dafi'al bala. Ya Allah ya dafi'al bala. Ya Rahman ya dafi'al bala. Ya Rahim idfa' 'anna min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kembali bermula daripada ayat 12 sebagaimana yang Ustazah janji pada 2 hari yang lepas. Namun sebelum Ustazah nak masuk kepada ayat yang ke-12, suka Ustazah nak bawa kepada sahabat-sahabat
sedikit penerangan sambungan daripada ayat yang ke 10 dan 11 sedikit tentang Nabi Zakaria yang Ustazah cerita dulu. Supaya kita nampak bagaimana kesinambungan cerita kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Okay? Jadi Nabi Zakaria ini merupakan ayah kepada Nabi Yahya alaihissalam. Dia sedar bahawa anggota-anggota keluarga dia daripada saudara-saudara dia, sepupu-sepupu dia dan anak saudaranya, dia merupakan orang-orang jahat Bani Israel. Okay? Kita kena faham dulu istilah dia, iaitu orang-orang jahat di kalangan Bani Israel yang tidak segan silu melanggar hukum-hukum agama dan berbuat maksiat. Disebabkan iman dan rasa keagamaan dalam jiwa dia belum lagi tumbuh. Lalu kerisauan inilah yang membangkitkan dalam jiwa Nabi Zakaria alaihissalam keinginan untuk melahirkan, untuk dapat zuriat daripada diri dia sendiri untuk memimpin umat. Okay? Iaitu sifat seorang yang rasa risau tentang agama. Ini kena faham. Oleh sebab itu, dalam ayat yang ke-9, kita tengok karakter Nabi Zakaria minta daripada Allah Subhanahu wa taala yang berkatakan bahawa qala rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhan jadikanlah pada aku ayah, tanda. Jadi kita tengok ramai di kalangan orang-orang Malaysia memanggil ayah mereka adalah ayah. Okay? Diambil, kalau kita tengok Rabbi, wahai Allah jadikan aku ini ayah. Kalau fikir nampak sepintas lalu jadikan aku ayah, maknanya dia nak anak? Tak. Sebenarnya pada ayat ini, ayah ini menunjukkan maknanya ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okay, sebelum Ustazah nak teruskan ni, mohon respon suara Ustazah jelas ke tak jelas, laju ke tak laju? Boleh tak bagi respon? Dia macam suara Ustazah terang, tapi dia macam dia macam sayut nak ke belakang sikit. Dia network Ustazah tak kuat kot. Ya. Macam ni. Sekejap pinjam handphone. Suara tak dia kata sayut. Sekejap Ustazah tukar telefon dengan suami je. Boleh. Sebab Ustazah kata Boleh. Tak, benda ni tak jadi, tak tahulah. So tak nak tak telinga. Assalamualaikum. Okey, jelas tak suara Ustazah sekarang? Ya, Ustazah. Suara jelas, gambar terang. Okey. Maknanya tak tahulah apa masalah handphone Ustazah tu. Okey. Balik semula. Nak bagi pahala kat suami lah tu. Guna handphone suami. Betul. Okey, kita balik semula cerita dia. Okey, kalau ayat di sini kita tengok Nabi Zakaria kata dekat Allah, kata qala rabbi, wahai Tuhanku, ij'alli, jadikan bagi aku ayah, tanda-tanda. Tapi orang mengambil panggilan ayah. Nampak tak ni? Nabi Zakaria minta jadi aku ni ayah. Ayah di sini bukan maknanya ayah bagi ayah bapa kepada seorang anak. Okay? Tapi kita memanggil ayah itu adalah ayah. Nak ambil dekat sinilah tanda dia. Bermakna bahawa ayah itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Nabi Zakaria meminta kepada Allah tanda kebesaran. Macam mana nak tunjuk bukti bahawa isteri aku mengandung dan aku ni bakal dapat anak. Mana tanda dia? Okey. Ustazah nak highlight kalimah
ayah, supaya kita apabila kita tengok ayah kita ataupun anak kita melihat ayah dia, bukan semata-mata melihat dia adalah seorang ayah, tapi yang kita nampak pada ayah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana Nabi Zakaria tadi dia sangat risau tentang akidah generasi ataupun risau tentang akidah kaum keluarga mereka, iaitulah Bani Israel. Subhanallah. Sehingga dia sanggup untuk memohon daripada Allah walaupun dalam keadaan usia yang sangat tua. Okay? Kita hari ini bukan tak nak anak tapi tak sanggup dah sebab tua. Macam itulah kalau orang tanya, Ustaz tak nak anak lagi tak? Bukan tak nak, tapi kan ya Allah rasa dah tua, dah tak larat dah nak jaga. Tapi subhanallah, kenapa Nabi Zakaria dan isterinya sangat seronok untuk dapat seorang anak walaupun di ketika usia yang sangat tua. Subhanallah. Ini nak menggambarkan kepada kita di mana ada kemahuan, kalau kita ada semangat, dia akan menolak segala kelemahan yang lain. Okay, subhanallah. Okay, bermulalah kita pada hari ini, kita tengok Nabi Zakaria tadi apabila dia melihat bahawa kaum-kaum mereka ini tidak lagi mengamalkan tentang kitab Taurat yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Okay, generasi-generasi mereka telah menukar-nukar tentang kitab Taurat ini. Yang berpegang teguh kepada kitab Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Okay, subhanallah. Kerana kekhawatiran inilah fikiran Nabi Zakaria rasa sedih sangat. Macam mana bertambah sedih apabila kahwin tak dapat anak. Tapi semangat dia pulih kembali untuk dapat anak apabila melihat kepada ketakjuban terhadap Maryam alaihissalam menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya selepas dia dapat sahaja anak, okay, sambungan kepada ayat yang ke-12, Allah kata apa? Ya Yahya, iaitulah anak yang Allah bagi kepada Nabi Zakaria siap dengan nama iaitulah Yahya. Yahya ini Allah yang bagi. Dia kata apa? Ya Yahya, wahai Yahya. Okay? Menunjukkan jarak yang dekat. Allah bercakap kepada Nabi Zakaria, khudhil kitaba biquwwah. Okay? Ambil kitab ni, pegang kitab ni. Okay? Iaitu biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Okay? Ini adalah kelebihan yang ada pada Nabi Yahya alaihissalam. Dia dapat beramal, dia dapat hafal, dia dapat ingat, dia dapat faham sungguh-sungguh, dia pegang sungguh-sungguh tentang kitab Taurat. Okay? Subhanallah. Jadi posisi kuwah ini maksudnya adalah mujid dan mujtahidan. Dia bersungguh-sungguh ambil kitab tu, faham sungguh-sungguh. Okay? Walaupun pada masa tu dia adalah masih lagi kecil. Wa atainahu, kami telah memberikan kepada Nabi Yahya ini al-hukma sabiyya. Okay? Di sini kalimat al-hukma ada pandangan ulama. Okay? Pertama, ulama mengatakan bahawa al-hukma ini menunjukkan bahawa Allah telah menjadikan Nabi Zakaria ini, Nabi Yahya ini sebagai seorang nabi. Lalu al-hukmah ini memberi maksud kenabian. Okay? Dia bagi hukmah iaitu kitab tadi penuh dengan hikmah-hikmah menunjukkan bahawa dia seorang nabi. Kerana tidak ada kemuliaan yang paling besar di atas muka bumi ini melainkan adalah kerasulan ataupun kenabian. Okay, subhanallah. Yang kedua, maksud hikmah ini, al-hukmah tadi, iaitu Yahya diberi anugerah untuk memimpin orang lain melakukan hal-hal yang lainnya secara umum. Okay? Maknanya, dia ni Allah bagi kebijaksanaan. Boleh mengajak orang, boleh memimpin orang. Subhanallah. Ini kehebatan yang ada pada Nabi Zakaria. Sehingga kan dalam satu hadis, yang dinukilkan oleh Abdullah bin Mubarak, dia kata apa? Ma'ammar berkata, anak-anak kecil berkata kepada Yahya bin Zakaria, mari kita main. Tapi Nabi Zakaria kata apa? Kita tidak dicipta untuk bermain. Nak menunjukkan bahawa daripada kecil lagi, dia sifatnya adalah al-hukmah, dengan bijaksana memilih apa yang perlu dia
dia buat daripada kecil. Sobiyah. Okay. Sobiyah ini melambangkan bahawa kanak-kanak, kita panggil baby, kan, sobiyah. Tapi kategori kanak-kanak menunjukkan bahawa 7 tahun ke bawah. Setengah pandangan bahawa yang disebut sobiyah iaitulah sebelum daripada baligh. Okay. Tapi yang lebih terkesan di sini menunjukkan bahawa ada setengah ulama kata dia dilantik menjadi Nabi, yang dia memahami al-hukmah tadi maksudnya Nabi, iaitu dilantik ketika umurnya 3 tahun. Ada setengah kata sobiyah ini adalah ketika umurnya ialah 7 tahun. Okay. Ada kita kata, okey tak 5 tahun, ada setengah kata umurnya adalah 7 tahun. Okay. Subhanallah. Jadi ketika masih lagi kecil. Okay, ini adalah karakter yang ada ataupun kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Yahya alaihi salam. Wa hananan min ladunna. Allah sebut lagi kelebihan yang ada kepada Nabi Yahya. Okay. Perlu kita faham apabila Allah menyebut direct kelebihan yang ada pada Nabi Yahya alaihi salam kerana menunjukkan bahawa anak ini lahir daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Okay, yang Allah tunjukkan kehebatan Allah. Okay. Iaitu suatu yang luar biasa. Apabila Allah letak, bermakna Allah pasti akan jaga. Jadi tanggungjawab kita jangan takut untuk menempuh sesuatu yang luar logik. Okay? Sebab di sana pasti Allah akan tolong kita dalam semua hal. Jadi seperti itulah yang berlaku kepada Nabi Yahya alaihi salam. Okay? Wahananan. Allah bagi rasa kasih, rasa cenderung, rasa cinta. Okay? Itu kalimat maksud hanan. Okay, Hanan kalau nak letak nama anak pun sangat baik. Okay. Hanan maksudnya adalah kasih sayang, belas kasihan dan kecintaan. Okay. Jadi penuh rasa kecintaan min ladunna daripada sisi kami. Sama ada orang melihat dia, okay dah. Jadi orang akan tampak dia kepada rasa kesian, rasa cinta, rasa kasih. Subhanallah. Okay. Jadi kami jadikan dia pada diri Nabi Yahya pula ada kesian dekat orang. Okay? Rasa simpati pada orang. Jadi oleh sebab dia rasa kesian lalu dia mengajak kepada kaum-kaum dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyeleweng, yang telah langgar daripada ajaran kitab Taurat. Lalu Nabi Zakaria ini, kita tanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya ini kerana sifat dia itu adalah rasa kesian tengok orang lain, sayang sangat pada orang lain. Di samping itu Allah kata wazakah, dia suka untuk buat pembersihan. Okay? Wazakah. Zakah ini maksud kat sini dia kata orang yang membawa keberkahan kepada manusia. Okay? Dan dia juga menunjukkan wataqiyah, iaitu orang yang bertakwa, tunjuk orang kepada kebaikan, menyucikan manusia daripada dosa-dosa. Okay? Jadi oleh sebab dia nak ajak orang supaya membersihkan diri daripada dosa-dosa, setiap kali dia bertaubat, dia suruh orang ni hendak untuk mandi dekat Sungai Jordan. Subhanallah. Jadi orang pertama yang mengajar untuk mandi apabila bertaubat ini adalah Nabi Yahya alaihi salam. Okay. Dalam Islam kita pun ada. Apabila orang tu masuk sahaja Islam, okay, kita suruh dia mandi wajib. Kerana apa? Kerana masuk Islam. Tapi amalan untuk mandi apabila bertaubat ini bermula daripada Nabi Yahya alaihi salam. Lalu digelar oleh orang-orang Kristian Yahya Pembaptis. Okay. Iaitu yang untuk membersihkan diri, dan amalan mandi ini sampai ke hari ini masih lagi dijadikan satu budaya oleh orang-orang Kristian. Okay. Dan sifat dia lagi ataupun karakter yang ada pada Nabi Zakaria Allah bagi pada diri dia apa dia? Wa kana taqiya, orang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi, dan dia adalah orang yang selalu berbakti kepada kedua ibu bapa. Wa lam yakun jabbaran asiya, dan dia tidak sama sekali sampai bila-bila pun, maksudnya tak pernah terdetik dalam diri dia untuk jadi orang yang sombong. Wa'asiyah, dan tak mungkin terdetik dalam jiwa dia tu nak jadi orang yang derhaka, nak buat maksiat. Subhanallah. Jadi dapatlah kita rumus di sini, iaitu kelebihan-kelebihan yang Allah gazetkan.
Okay? Di dalam Al-Quran kelebihan Nabi Yahya alaihi salam. Wassalamun alaihi, ni jaminan daripada Allah. Allah kata dia selamat. Allah bagi jaminan keselamatan ke atasnya. Yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamut, pada hari dia dimatikan. Wa yauma yub'atsu hayya, pada hari dia dibangkitkan. Okey, pada di sini maksud apa yang maksudnya selamat ini, iaitu Sufyan Ats-Tsauri kata, Sufyan bin Uyainah berkata, maksud kondisi ini iaitu 3 waktu yang paling orang takut. Okey, apa dia? Iaitu pada hari kita lahir. Okey, apabila pada hari lahir, kerana dia melihat dirinya keluar daripada tempatnya, ya Allah, takut. Okey, beranak ni paling takut. Jadi takut apa? Takut diganggu oleh syaitan. Lalu Nabi Zakaria selamat pada hari dia dilahirkan, syaitan tak ganggu dia. Okey. Yang kedua, pada hari dia dimatikan. Apabila dimatikan, orang yang sangat takut disebut nazak sakaratul maut. Dan Nabi Zakaria tidak berhadapan dengan saat itu. Dia selamat, mati dalam keadaan selamat. Dan bagaimana saat kematian Nabi Yahya alaihi salam? Okay? Nabi Yahya, cik tahu dah macam mana Nabi Yahya mati. Nabi Yahya ni, dia kan sifat dia orang baik, kadang. Sehingga ada pak saudara dia yang merupakan penguasa Palestin pada masa tu. Nama pak saudara dia, kita tengok sekejap saya tak ingat nama pak saudara dia. Nama dia Hadron, kata tak silap kejap Nama pak saudara dia iaitu Okey. Herodus. Okey, nama pak saudara dia. Pak saudara ni merupakan penguasa kepada Palestin dan dia pada masa tu sangat mencintai anak saudara. Okey, anak saudara dia namanya Herodia. Jadi dia teringin nak kahwin dengan Herodia dan Herodia pun nak kahwin dengan dia. Okey, tapi syariat Nabi Musa alaihi salam tidak membenarkan pak saudara kahwin dengan mak saudara. Kita pun tak boleh pak saudara kahwin dengan mak saudara kan. Jadi apabila tak boleh, Nabi Yahya ini sangat berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa alaihi salam, lalu dia larang. Dia kata tak boleh. Walau macam mana pun dia tak boleh. Ini adalah amat tegahan daripada syariat. Jadi apabila keadaan ni dia tidak dibenarkan berkahwin, Nabi Yahya marah. Jadi Herodia tadi, dia pakai cantik-cantik, dia menari depan Herodus tadi. Lalu pada masa tu dia dah rasa mabuk dan ni Herodus rasa ya Allah dah mabuk angan, dia tak tahu nak buat apa, dah suka sangat. Lalu dalam keadaan mabuk tu dia kata apa? Dia kata apa pun keinginan kamu aku akan tunaikan. Apa yang kamu nak sekarang? Aku nak kamu penggalkan kepala Nabi Yahya alaihi salam, bawa ke sini. Sebab dialah penghalang kepada cinta kita. Lalu Herodus tadi mengarahkan untuk dibunuh Nabi Yahya. Lalu dibawa. Itulah kematian dia. Sekejap je. Kena bunuh lah. Maknanya tak ada lah berhadapan dengan sakaratul maut. Betul tak ni? Orang yang kena bunuh ni apabila dipancung tak ada nak rasa. Tak ada nak rasa sakit ke? Rasa macam mana kan? Tak ada rasa. Macam kita lah kalau kena pisau, tiba-tiba kena pisau yang tajam tapi kita tak sedar. Tak tersedar kan? Tiba-tiba bila berdarahnya. Tapi cuba orang tunjuk, mai sini saya nak potong. Ngeri tak rasa? Ngeri kan? Sama ada tajam ke tumpul, itu soal lain. Tapi orang tunjuk, orang bagi tahu, ni aku nak potong. Macam orang nazak nak mati, dia nampak dah malaikat datang, ni sekarang dah sampai masa dia. Takut macam tu. Tapi orang yang kena bunuh tadi, tak nampak pun. Tak dikhabarkan. Lalu tiba-tiba kena cantas. Bagaimana betul lah Allah kata dia ini pada hari dia dimatikan dalam keadaan selamat. Tak rasa sakaratul maut. Dan yang ketiga, apabila dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan selamat. Itu jaminan Allah. Yang tu kita pun tak tahu, tapi Allah jamin, kita wajib percaya. Okay? Dia dalam keadaan selamat sebab seluruh para nabi ini Allah akan pelihara. Okay. Jadi itulah nak tunjuk karakter Nabi Yahya alaihi salam, seorang yang sangat bertakwa. Okay?
dia tidak akan membiarkan orang membuat dosa sewenang-wenangnya, tapi dia berusaha untuk orang ni kembali ke pakal jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karakter Nabi Yahya ini, dia ni apabila sebut takwa, dia punyanya sangat berbakti sampai orang kenal dekat area dia ni, kadang negeri dia semua orang kenal Nabi Yahya ini. Karakternya, matanya cengkung dan dia sangat kurus sebab terlampau banyak beribadah. Sampai tak adalah makan, lapar makanlah. Tapi kalau tak lapar tu beribadah sampai rasa lapar baru balik. Barulah mencari makanan. Maknanya bukan nombor satu fikir mesti makan tak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, tentang seorang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, kita tengok dapatlah kita simpulkan di sini dapat kita simpulkan melalui 3 ayat di atas, 4 ayat daripada ayat 12 sampai ayat 15, iaitu Allah menyebut 9 sifat Nabi Yahya alaihi salam. Dia berapa? 9. Kalau orang tanya apakah kelebihan ataupun sebutkan sifat Nabi Zakaria yang Allah rakamkan, iaitu ada 9. Okay. Pertama, daripada perkataan kuwah, iaitu bersungguh-sungguh, dan bersabar dalam menunaikan misi kenabian. Itu nombor 1. Dia pegang sungguh-sungguh. Alkitab menunjukkan tentang kenabian kita. Biquwah, buat kerja sungguh-sungguh. Tak ada guna kita belajar tentang Nabi Yahya kalau kita tak berniat untuk cuba mengikuti jejak langkah Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian yang kedua, iaitu dia diangkat jadi Nabi ketika dia masih kecil. Itu karakter yang kedua. Sehingga kan disebut dia angkat Nabi Yahya dengan Nabi Isa menjadi Nabi keduanya masih lagi kecil. Allah jadikan Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni serentak. Untuk berkawan. Untuk sama-sama menjalankan misi kenabian. Dan dua-dua ni dilantik jadi Nabi ketika masih kecil. Itu kelebihannya. Ada juga kita tengok, sedangkan Nabi-Nabi yang lain semua diangkat ketika umur 40. Ketiga, dijadikan dia ada sifat hanan, sifat belas kasihan, pengasih, penyayang, kesian dekat orang lain. Dan sifat ini kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat hanan. Keempat, Allah menjadikan berkat dan manfaat dengan memberikan kebaikan dan hidayah kepada manusia. Yang mana dalam ayat 31 nanti akan datang kita akan jumpa ayat waja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah telah menjadikan aku, kata Nabi Nabi Yahya alaihi salam, mubarakan, berkat. Aku ni sepanjang masa ada keberkatan ainama kuntu, di mana saja aku berada. Subhanallah. Tapi Allah dah jamin keberkatan ini usia dia tak panjang. Yang kelima, merupakan seorang yang bertakwa dan sehingga menjauhi larangan Allah dan menunaikan perintah Allah tanpa mengabaikan sama sekali. Berusaha mana Allah suruh buat, semua buat. Inilah karakter yang ada pada Nabi Yahya alaihissalam. Keenam, dia adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Sebab orang tua dia tua. Jadi apabila jaga orang tua, kita punya tengok jarak umur Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria dan mak dia Hanan, mak dia Hannah, sangat tua. Dan hari ini ramai orang bagi rasa bahawa dia tak boleh ngam dengan ibu bapa sebab jarak umur yang jauh. Alah, mak tak faham, dia kena spotting, kami ni orang up to date sekarang ni, kot hendak rasa. Tapi bagaimana Nabi Yahya alaihissalam boleh hendak masuk, boleh jaga, boleh sabar, boleh mengikut jejak langkah rentak Nabi Zakaria alaihissalam dan ibunya. Jadi oleh sebab itu kita dapat faham di sini tanggungjawab kita, iaitu dalam bab menjadi anak yang terbaik kepada ibu bapa. Ibu bapa yang tua adalah ujian buat kita kerana Allah nak mengangkat martabat kita ke tempat yang lebih hebat.
Okay, lalu nilai Nabi Yahya alaihi salam ratingnya jadi tinggi kerana apa? Kerana Allah mentakdirkan dia mempunyai ibu bapa yang sangat tua. Jadi oleh sebab itu faham, kita kena rasa bertuah kalau kita ada ibu bapa yang tua. Sebab itu adalah bahagian untuk kita. Okay. Yang keenam kita tengok, berbakti kepada kedua orang tua ketuanya tidak ada ibadah yang nilainya lebih agung daripada memuliakan orang tua setelah memuliakan Allah. Okay. Yang keenam. Yang ketujuh, Ustazah refer pandang apa yang Ustazah baca ni daripada Tafsir Al-Munir jilid yang ke-8. Yang ketujuh, dia seorang yang lam yakun jabbarun, tidak sombong. Tetapi sebaliknya dia adalah seorang yang tawadhu. Apabila Allah sebut lam dalam bahasa Arab, maknanya sampai bila-bila pun, maknanya daripada dia hidup sampai dia mati, dia tak pernah pun untuk terdetik ada rasa sombong. Okay? Dan kenapa karakter ni ada? Sebab Allah didik dia sentiasa dilingkari oleh orang tua. Dan apabila kita nak jadi orang baik, kita kena selalu duduk dengan orang tua. Sebab orang tua ni kita kena faham, dia tak boleh tengok kita buat benda yang tak elok, senang je. Mulut dia lancar je tegur kan. Okay. Dia akan tegur macam-macam dia akan tegur. Sebab apa? Sebab nak didik kita. Subhanallah. Dia bukan saja-saja Allah menghantar orang tua nak duduk dengan kita. Rupa-rupanya Allah nak ajar kita ini buang sifat sombong dan ada sifat tawadhu. Okay. Ustazah nak share sikitlah pengalaman Ustazah. Okay. Ustazah ambil masa sikit. Kak Izani Ustazah pengalaman duduk dengan bapa mertua. Okay. Apabila bapa mertua kata suruh buat macam tu, Ustazah bagilah sana, tak boleh lah esok usul ada kelas, okay. Tak boleh lah Ustazah selalu sebut alasan. Okay tak? Ni Ustazah cerita bukan untuk apa, supaya sahabat-sahabat apabila ada pengalaman jaga orang tua, jangan tiru macam Ustazah. Okay? Sebab ini benda yang Ustazah pegang, Ustazah tengok, ya Allah benar-benar engkau hantar orang tua nak didik aku jadi orang tawadhu, jangan ada sifat sombong. Okay? Jadi apabila dia ajak balik kampung kan. Okay. Jadi apabila balik kampung, Ustazah katalah okey, minggu depan boleh lah kot. Sebab minggu depan tak ada kelas. Okay, minggu ni tak boleh lah ada kelas. Macam-macam Ustazah sebut. Okay, sebab memang betul kita ada kelas. Tapi apa yang keluar daripada mulut Abah, dia kata sombong. Ustazah pegang kata sombong. Ustazah kata, ya Allah, sombongkah aku? Tapi apabila dia keluar daripada mulut orang tua, okay dah, Ustazah mula berfikir, betul aku sombong. Allah hanya nak didik dan tengok je. Apa salahnya kalau aku cakap? Sejak daripada hari itu, Ustazah mula mengubah karakter. Kira Ustazah pun kata, dia tak apalah. Apabila Abah ajak balik, Ustazah kata, okey boleh. Kelas boleh dikanselkan. Senang je. Lalu Allah nak test apabila suatu hari Abah kata nak balik, Ustazah pun kata okeylah abang, jom kita balik. Balik sampai separuh jalan, Abah kata Abah pening, tak boleh nak balik, patah balik. Ya Allah, benar-benar Allah kata kamu ikut je kerana aku hanya nak uji je. Lepas tu kamu boleh lah pergi kelas. Dia kata tak boleh, minta maaf lah, okey, tak boleh masuk hospital lah. Lepas tu tengok tak ada masalah, balik semula kat rumah. Hanya Allah nak tengok bagaimana kamu melayan kerana orang tu. Bukan nak apa pun. Allah nak menduga. Balik semula. Doakanlah moga-moga Allah mengampunkan dosa Ustazah. Dan moga-moga Abah Ustazah juga telah mengampunkan dosa Ustazah sepanjang Ustazah jaga dia. Rendahkanlah hati kamu bersama dengan orang tua ini. Sekiranya engkau bersikap kasar kepada mereka, hati mereka akan jadi jauh daripada kamu. Okay? Yang ke-8. Karakter yang ada pada Nabi Zakaria tidak membangkang terhadap Allah dan tidak derhaka terhadap kedua orang tua. Dia sebut kalimat asiyah, maknanya tidak ada rasa nak buat maksiat, nak bantah pun tidak. Kalau Allah kata lah, kalau Allah kata bibi lah, kalau mak kata lah. Okay? Walau apapun untuk bagi alasan tidak sama sekali, melainkan sesuatu itu adalah bercanggah dengan syariat. Walau sekalipun seperti itu tidak sesekali mengangkat suara di hadapan kedua ibu bapa. Okay? 9.
last kali iaitulah tentang ayat terakhir wassalamun alaih, keselamatan dan keamanan daripada Allah ketika dilahirkan, ketika dia meninggal dunia dan ketika dibangkitkan kembali. Ini adalah jaminan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang nak dirinya juga mendapat karakter seperti Nabi Yahya alaihi salam, lazimkanlah baca ayat ini untuk kita pegang. Wahai Allah, kalau engkau telah memberikan karakter ini kepada Nabi Yahya alaihi salam, berikanlah juga karakter ini kepada diri aku, wahai Allah. Tapi kita juga kena mengikuti jejak langkah Nabi Yahya alaihi salam. Apa dia? Semua yang lain itu datang kemudian jika dia pegang Quran sungguh-sungguh. Okey? Khuzil kitaba biquwah, ini ya benda yang paling penting. Pegang Quran ni sungguh-sungguh, ambil belajar sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh. Okey? Jadi hasrat ustazah terhadap diri sendiri dan terhadap kalian semua, dan di hadapan ustazah sekarang ada ibu ustazah sendiri, tidak doakanlah untuk ustazah, tidak manfaatkan sepanjang PKPB ini kita dapat untuk menghafaz Quran, memahami Al-Quran sungguh-sungguh. Okey? Jadikanlah dia kesulitan ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah jamin kita dalam surah Asy-Syirah, inna ma'al usri yusra. Satu sahaja kesulitan kamu itulah COVID-19. Itu PKPB ini sahaja kesulitan kamu. Tapi yusra, Allah sedang melapangkan untuk kita kesenangan yang sangat banyak. Okay? Sebelum Allah datangkan Dajjal laknatullah keluar, Nabi dah perintah kepada kita apa perlu kita buat kalau Dajjal itu keluar, iaitu stay at home. Bawa seluruh isteri-isteri kamu, pegang sungguh-sungguh mereka biar duduk di rumah. Sekarang seakan-akan Allah nak cakap tak lama lagi Dajjal nak keluar, aku baru keluarkan COVID-19, duduklah dalam rumah. Kalau arahan duduk dalam rumah pun kamu tak boleh nak patuh, kan? Bermakna kamu lebih cintakan untuk bersama dengan Dajjal laknatullah wal-'iyazubillah. Okay? Jadi lazimkanlah untuk kita jangan tinggal baca surah Al-Kahfi. Okay? Selamatkanlah kita sebab fitnah terbesar ini tak tahulah macam mana. Kita mohon sangat dengan Allah, ya Allah selamatkan kami daripada fitnah Dajjal. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azab jahannam wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Okey, sila ustazah tutup ayat. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Okey, daripada kejahatan dan Dajjal laknatullah. Okey. Jadi sesungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kurang datangnya pada kelemahan dari ustazah sendiri. Okey. Rebutlah peluang yang masih ada ini untuk kita berbakti kepada ibu bapa. Siapa yang masih ada ibu, siapa yang ada wang, manfaatkan sekarang untuk kita infakkan sedekah kita ke jalan-jalan yang baik. Okay? Khususnya kepada penaung kita iaitu SMI Aisyah ini untuk bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa dalam membina Ma'had Tahfiz Madinatul Huffaz untuk fasal yang kedua ini. Ambil peluang sebelum dia disiapkan. Okay? Subhanallah, wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja Ustazah serahkan balik kepada Kak Izani selaku pengerusi majlis pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa macam mana? Saya rasa macam terlalu teruja Ustazah. Rasa macam ya Allah kecilnya lah hai. Rasa macam berdosanya lah hai. Okey, sebelum tu saya nak saya ada satu soalan. Ustazah, kan semasa semua orang kan dia merasa sakaratul maut masa nak meninggal kan. Katakanlah macam orang awam macam kita semua ni kalau kena bunuh macam tu juga Ustazah. Kalau kita dibunuh. Kalau mati dibunuh. Macam sama. Orang yang mati dibunuh dia tidak akan merasa sakarat itu. Tapi kalau mati digantung rasa sebab dia tahu saat dia nak mati. Yang mengerikan itu saat nak mati, saat dia kita tahu padanah macam mana menanti menunggu lebih siksa.
Sebab tu orang kata bahawa penantian itu satu penyiksaan. Penantian tu. Nak menanti, nak mati tu. Kalau tiba-tiba cantas terus mati, tak apa. Sebab tu orang yang kita tengok, mati tu tidak ada berombak dada. Sangat terbaik. Sebab apa? Dia dengan tenang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia boleh tutup. Senang. Tapi pada orang yang tu namanya nazak. Okay? Nazak dalam bahasa Arab yang kita panggil nazak. Sebenarnya nazak. Okay? Surah An-Nazi'at tu. Nazi'at tu namanya nazak tu. Okay? Malaikat mencabut nyawa dengan keras. Apabila keras kita tersentak. Kan tak? Kan macam kita kalau kena takutnya. Lepas tu kena balik. Kan tak? Sebab tu disebut bahawa nazak itu ibarat macam tarik duri keluar daripada badan kita. Jadi kalau kamu nak, sebab tu Nabi suruh kita bercita-cita. Okay? Nak lari daripada nazak itu macam mana cara dia? Bercita-cita untuk mati syahid. Bercita-cita. Siapa yang tak pernah bercita-cita daripada hidup dia ni, kalau boleh wahai Allah, hendak jadikanlah mati aku sebagai syuhada fi sabilillah. Tak bercita-cita pun. Okay? Takut-takut matinya adalah mata jahiliyah. Mati dalam keadaan jahil. Sebab kita tak jamin lah. Yang paling kita tak nak kalau mati dalam tidur. Lagi tak nak. Jangan duk doa lah. Jangan duk kata memang kita nak tengok senang jadi senang mati. Tapi kita tak tahu, wallahu alam, sebab Nabi hanya bagi jaminan orang yang selamat mati, orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Yang tu boleh. Kalau dia sebut la ilaha illallah, tutup mata tu mati. Tu kira betul lah tu. Tapi dia kata dia nak tidur, dia pun tidur. Kita pun tak sedar dia masa-masa tengok gerak-gerak, tengok dah mati. Itu tak nak. Okey, faham Ustazah. Okey, ada sahabat-sahabat lain nak bertanya? Assalamualaikum. Ada sahabat-sahabat lain nak bertanya? Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak Ustazah. Moga diberi kesihatan yang baik. Maka kami ni boleh mendapat ilmu lagi daripada Ustazah. Okey, sebelum kita berpisah, sebelum ni kita tangguhkan dulu program tadabbur ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama.